373. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. InsyaAllah kita akan terus lagi pembacaan kitab Fathul Mu'in. Kita masih meneruskan dalam bahagian pengurusan jenazah, sampailah kepada solat jenazah. Okey, muka surat 373, perenggan yang bawah sekali, yang penghabisan, iaitu sunnah saf salat jenazah dijadikan 3 atau lebih. Jadi kita ulang sekali lagi yang sebelum ini, syarat-syarat salat jenazah. Yang pertama, mayat disucikan terlebih dahulu, baik dengan air maupun dengan debu. Hendaklah sebelum disolatkan, mayat itu hendaklah dimandikan dahululah. Kita cakap kita ni disucikan artinya dimandikan dahulu. Kalau yang tak dapat nak dimandikan, umpamanya yang terbakar rentung, maka hendaklah disucikan dengan tayammum. Dengan debu artinya dengan tayammum. Dan dikatakan juga, kalau hukum yang asal, mayat yang tidak dapat dimandikan itu tidak disembahyangkanlah, terus dikafan dan dikebumikan. Tapi ada juga pendapat mengatakan bahawasanya hendaklah yang tak dapat nak dimandikan pun, umpamanya yang tenggelam di dalam laut ataupun yang terjatuh dalam lubang yang dalam, sukar untuk diambil, lubangnya sempit, maka diambil daripada pendapat maka dia kata mengikut pendapat hendaklah, ada yang mengatakan hendaklah dimandikan juga. Kalau dipegang kepada satu pendapat yang pertama tadi, mengatakan tidak boleh disembahyangkan sekiranya mayat itu tidak dapat dimandikan atau tidak dapat disucikan dengan tayammum, berarti nescaya akan berlaku banyaklah pula mayat-mayat yang dikebumikan tanpa disolati, tanpa disolati. Yang kedua, orang yang mensolati jenazah itu janganlah terkedepan daripada mayat, iaitu mayat yang hadirlah. Umpamanya sembahyang di rumah, rumahnya sepi, maka berlakulah sah itu berlaku melekun. Melekun. Jadi hak yang duduk di tepi tempat melekun tu tengok-tengok terah ke depan daripada mayat. Maka solat yang orang yang terkedepan itu tidak sah solatnya. Tidak sah solatnya. Bersalahan dengan mayat yang gaib, mayat yang tidak ada. Tidak apalah orang yang sembahyang solat jenazah itu terkedepan daripada mayat, umpamanya adik-adik kita mati di Dungun, kita tak dapat hadir, tapi kita nak solat jenazahnya, maka kita solat gaib lah. Jadi kalau nak diikut kirakan Dungun dengan mayat di Dungun, kita orang solat di Kuala Terengganu. Tak? Tentulah
mayat di belakang. Kalau nak kirakan orang tukang solat itu di hadapan dan berhadapan daripada mayat, tapi oleh kerana sembahyang raib maka tidak mengapa. Tidak mengapa. Kemudian pada pagi ini wa yusannu. Perenggan yang terakhir. Perenggan yang terakhir. Wa yusannu ja'lu sufufihim salasatan fa aksara lil khabaris sahihi man shalla alaihi salasatu sufufin faqad wujiba ay ghufira lahu. Sunat dia kata sah sembahyang solat jenazah itu dijadikan 3 saf atau lebih. Sunat sunat sah solat jenazah itu dijadikan 3 saf atau lebih berdasarkan kepada hadis sahih. Berdasarkan kepada hadis sahih juga. Maka berdasarkan kepada hadis sahih jenazah yang disalati oleh 3 baris sesungguhnya diampuni dosanya. Sesungguhnya diampuni dosanya. Artinya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kata sunat menjadikan saf sembahyang mayat itu 3 saf. 3 saf atau lebih, maka lebih lagi lah fadilatnya. Kalau lebih daripada 3 saf tu, lebih lagi lah fadilatnya berdasarkan pada hadis sahih yang berbunyi man shalla alaihi salasatu sufufin qad aujaba, yang berarti sesiapa yang disembahyangkan mayatnya oleh 3 saf, yakni 3 saf orang yang melakukan sembahyang mayat bagi mayatnya itu, qad aujaba maka diwajibkan. Yakni maksud diwajibkan, yakni Allah Rasul maksud baginda diwajibkan, yakni mesti ia diampunkan oleh Allah dosa-dosanya. Dosa-dosa si mati itu. Jadi disunatkanlah dilakukan solatnya 3 baris, 3 saf. Kalau 3 orang saja bersama imam, buat 3 dah juga. Imam seorang, jemaah yang pertama, kemudian baris yang selepas imam, jemaah yang kedua selepas jemaah yang pertama, jadi 3 saf juga. Seandainya tak ada orang pun boleh jugalah buat 3 saf. Tapi sekurang-kurangnya 3 orang lah yang mensolati jenazah dia, baru boleh buat 3 saf kan. Kalau 2 orang nak buat 3 saf macam mana? Sebab itulah maknanya fadilat semakin ramai orang yang solat jenazahnya, semakin besarlah fadilat kepada si mati itu. Sebab solat jenazah ini ialah doa kepada si mati. Doa kepada si mati khususnya di dalam selepas takbir yang ketiga. Jadi bila ramai orang yang mensolatinya, maka semakin banyaklah orang yang mendoakan untuk si mati itu. Itu maksudnya sunat sah solat. Jenazah dijadikan 3 atau lebih berdasarkan kepada hadis sahih, hadis baginda yang berbunyi man shalla alaihi salasatu sufufin qaul ajabah, iaitu jenazah yang disalati oleh 3 baris sesungguhnya diampuni dosanya. Diampuni dosanya. Habis. Kemudian dia kata wala yundabu ta'khiraha li ziyadatil musallina illa al-wali. Tidak sunat menundakan salat jenazah guna menantikan supaya orang yang mensolati bertambah banyak,
kecuali bila menantikan kedatangan walinya. Kedatangan wali, maksud wali di sini orang yang titisan orang yang untuk menjadi imamnya, barisan lah yang boleh untuk menjadi imam. Kita telah dengar secara sepintas lalu pada minggu lepas, iaitu orang yang berhak menjadi susunan wali-wali ataupun mereka yang berhak menjadi imam di dalam sembahyang mayat itu, iaitu yang pertama yang didahulukannya bapalah. Bapanya orang yang utama patut menjadi imam di dalam mensolati mayat itu. Dalam mensolati mayat itu ataupun naik bapanya. Kemudian bapanya, iaitu jika bapanya sudah meninggal dunia, datuknya masih ada, maka datuknya lah pula yang sepatutnya menjadi imam bagi solat itu. Hinggalah ke atas. Kemudian anak hak atas habis dah. Ayah tak ada, tok ki tak ada, tok nyan tak ada, maka siapa yang berhak menjadi wali, menjadi iman bagi sembahyang itu ialah anak lelakinya. Anak lelakinya. Kamu seandainya anak lelakinya juga mati dulu lagi, masih ada tinggal cucu, cucunya lakinya daripada anak lelaki. Begitulah turut tanya. Dan yang terakhir sekali barulah suami. Yang terakhir sekali barulah suami. Itu kita telah baca pada minggu lepas, iaitu turutan dalam menjadi iman bagi sembahyang mayat tadi, iaitu kita telah baca. Kemudian anak lelakinya, kalau anak dah mati ada cucu, anak bagi lelaki anak lakinya, cucu lakilah bagi anak lakinya. Kata cucu tak ada dah, kemudian barulah saudara lelaki yang seibu sebapa, adik-beradik lelaki yang seibu sebapa. Kemudiannya anak lelaki bagi saudara lelaki sebapa, kemudian saudara lelaki sebapa. Adik-beradik seibu sebapa tak ada, ada yang sebapa. Adik-beradik lelaki yang sebapa lah. Kemudian kalau adik-beradik lelaki yang sebapa tak ada, anak lelaki bagi saudara seibu sebapa. Begitulah turut tanya. Dan yang terakhir sekali ialah suami. Tak ada lain, barulah suami dalam masalah menjadi iman, keutamaan menjadi iman kepada mayat. Walaupun begitu, dalam keadaan sekarang ni kita banyak menyerahkan kepada mereka-mereka yang menguruskan jenazah, seperti seh tak. Kadang-kadang seh memang tahu. Tanya ada tak nak jadi imam ni. Hak yang berhak pula tambah pula jadi imam. Dah, tambah pula jadi imam. Maka orang lain lah, hak tak ada kaitan tak ada kaitan sebagai saudara tu, orang seh lah yang menjadi imam kepada solat jenazah itu. Sepatutnya yang mempunyai pertalian lah, yang patutnya daripada susunannya. Semua tak ambuh, semua tak orang nak jadi imam, tak yakin pada diri mereka boleh jadi imam, maka serahlah kepada seh pengurusan jenazah itu. Maka bila serah pada seh, maknanya yang menjadi imam kepada mayat itu orang yang tidak ada kaitan pertalian, persaudaraan lah. Begitu. Habis. Jadi kita kena ingatlah, maknanya sunat saf solat jenazah itu 3 saf. Paling kurangnya 3 saf.
Setidak-tidaknya 3 saf, ambil daripada hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang berarti siapa yang disembahyangkan mayatnya oleh 3 saf, yakni 3 saf orang yang melakukan sembahyang mayat bagi mayatnya itu, maka diwajibkan, maksud diwajibkan di sini yakni diampunkan, mesti ia diampunkan oleh Allah dosa-dosanya. Dah perkara yang senang saja boleh dibuat, bukan, tetapi fadilatnya sangat besar. Terjadi 3 saf, paling kurang 3 saf. Bila melakukan demikian, baginda kata aujaba, mesti dia akan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau 9 orang, terimam seorang dengan terimam, 10 dengan terimam, 3-3 lah. Kalau 3 orang pun boleh buat 3 saf lagi, seorang. Yalah, tak apalah, nak ambil fadilat itu. Nak ambil fadilat itu. Maklumlah, kemungkinan kita saat ni, kematian berlaku di tempat orang tak. Katakan kita pergi melawat Vietnam, tiba-tiba mati tak. Dan di Vietnam tu, hak yang penduduk di Vietnam tu, hak yang beragama Islam, yang berasalnya dari Kemboja, dia duduk setapak-setapak je, dan 5 orang je dia duduknya, sehingga dia tak boleh solat Jumaat pun. Masjid surau ada, tapi tak boleh nak buat solat Jumaat, sebab dia setapak 5 orang. Seandainya berlaku demikian, walaupun ada 6 orang, kena buat 3. 3 baris jugalah solat itu. Wala yundabu ta'khirha li ziyadatil musallina illa liwaliyin. Tidak sunat menundakan solat jenazah. Dah mandi dah, kapan dah, sebaik-baiknya setelah dikapankan terus disolatilah. Sebab itulah dia kata tidak sunat menunda solat jenazah, guna untuk menantikan supaya orang yang mensalati itu bertambah banyak, kecuali bila menantikan kedatangan walinya. Dah bila sudah dikafankan, dimandi dan dikafankan, orang semayang pun ada dah, maka dia kata tak sunat nak tunggu lebih lama untuk dapat orang yang datang solat tu ramai. Tak sunat buat begitu, kecuali boleh dilakukan sekiranya menunggu wali, iaitu mereka yang berhak menjadi imam. Kita nak tunggu, kena tunggu ni, adik-beradik dia ni, seibu sebapak ni, daripada Dungung tu, telefon dah, duduk tengah jalan dah ni, sampai ke Marang dah, sabarlah sekejap, saya nak jadi imam kepada adik saya ataupun kepada abang saya, dan dia dalam titisan tu, maknanya dialah yang berhaknya, maka bolehlah ditunggu. Tetapi kalaulah bukan menunggu mereka yang berhak, yang dalam turutan boleh utamakan menjadi imam solat, dia kata tak sunat ditunggukan, mentakhirkan. Umpamanya nak menunggukan orang datang ramai untuk solat, biar ramai sikit lah, biar ramai sikit. Maksudnya jangan lewat tu, bukanlah sampai berjam-jam lah. Kalau setengah jam tunggu nak sampai ni, maknanya dikira tidak terlalu lewat sangat lah tu, masih boleh ditunggu untuk nak mengambil ramai mereka yang menunaikan solat. Kecuali boleh ditunggu lebih lama sedikit, iaitu menunggu wali, iaitu orang yang berhak menjadi imam dalam turutan
mereka yang selayaknya menjadi imam, dan dia pun memberitahu dia sekarang ni sudah berada di Marang daripada Dungung. Tunggulah solat ni, saya nak menjadi imam kepada adik saya itu. Maka bolehlah ditunggu. Ya. Kalau sudah mandi dah, siap masker dah, tak ada boleh. Boleh, tapi kalau mari peluk ramai-ramai kita dak sunat dah semayang. Okey. Tapi dengan perbuatan kita tu, semayang ini adalah fardu kifayah. Dengan perbuatan kita tu, kita solat seorangan, artinya telah gugur dah fardu kifayah itu. Orang lain mari jadi sunat pula. Jadi sunat pula. Sebab kita best buat seorang. Hak fardu jatuh hak kita seorang. Kita akan tengok dah. Begitu. Dan tidak sunat mentakhirkan sembahyang mayat itu supaya bertambah ramai orang yang melakukan sembahyang mayat itu, melainkan kerana menanti wali bagi mayat itulah. Supaya wali itu melakukan sembahyang mayat itu. Maksud wali ini, kalau bapalah. Bapa dah mati ada tauki pula. Macam wali nikah juga di sini. Kemudiannya seandainya tak ada dah, barulah anak lelaki. Begitulah kalau nak tunggulah kan. Dan tidaklah sunat mentakhirkan sembahyang mayat itu supaya bertambah ramai orang yang melakukan sembahyang itu, melainkan kerana menanti wali bagi mayat itu, supaya wali itu melakukan sembahyang mayat itu. Itu pun bila diharapkan bahawa ia tidak lambat datang. Macam sekarang bolehlah ada telefon kan, sampai barang dah daripada Dungung, tunggulah. Sedangkan mayat tu di Kuala Terengganu ke Kuala Ibar ke, tak lama dah. Maknanya kalau dulu tak boleh nak katalah diharapkan datang, sebab tak ada handset. Dikata supaya malaikat kerana menanti wali bagi mayat itu, supaya wali itu melakukan sembahyang mayat itu. Itu pun bila diharapkan bahawa ia tidak lambat datang. Macam sekarang lah ada perhubungan, boleh telefon apa di sini dah, tunggulah. Setengah jam lagi sampailah tu. Dan mayat itu tidak berubah. Selain daripada itu, memanglah maknanya diyakinkan bahawa wali yang nak jadi imam itu dapat datang tak berapa lama lagi, dan keadaan mayat pun tidak berubah. Bolehlah tunggu. Artinya tidak berbau lah. Maksudnya tidak berbau. Tidak berubah ini tidak berbau. Tidak berbau. Jadi seandainya kalaulah mayat itu mayat yang kemalangan tak, nak tunggu lama-lama tak, darahnya ada yang masih mengalir tu, tak bolehlah juga nak tunggu lama-lama. Sebab mayat telah berbau. Maka tidak dinantilah imam itu. Ditakuti. Maksudnya mayat itu tidak berubah. Kalau ia tidak diharapkan dapat cepat, datang cepat, dan mayat itu pula ditakuti berubah, maka tidak dinantikan imam itu. Dalam keadaan sekarang ni, hak tunggu tu boleh mari tak ada hal dah, boleh telefon. Tapi dalam masalah mayat takut berbau, disebabkan kematian ini kerana kemalangan tak, kerana kemalangan. Kalau tidak ada apa, tak apa dah, darah kering dah, tak keluar dah ni apa, tak, bolehlah ditunggu. Bolehlah ditunggu. Waqtara ba'dul muhakkikina
annahu idza lam yakhsha taghayyuruhu yanbaghi tizaru mi'atin aw arba'ina rujiya husduruhum qariban lil hadisi. Sebahagian ulama muhakkikin memilih pendapat bahawa selagi tidak dikhawatirkan terjadi perubahan si mayat, misalnya mayat berbaulah, membusuk dan sebagainya, berbaulah, saugianya solat ditunda untuk menanti 100 atau 40 orang yang bisa diharapkan kedatangannya dalam waktu dekat sebagai berdasarkan pada hadis. Tetapi sekiranya setengah ulama muhakkikin memilih bahawa bila mayat itu tidak ditakuti berubah, maka hendaklah dinanti sampai orang yang nak sembahyang jenazah itu 100 orang ataupun 40 orang. Pesan dah ni kepada pengurusan ni, pihak saya kata nak 40 orang boleh, kata nak 100 orang tak boleh, kena cari dua puak lah, dua puak pengurusan, sebab nak ramai, nak 100 orang. Siapa dah 40 orang bolehlah tunggu lagi, dengan syarat mayat itu tidak berubah lah, tidak berbau, tidak apa, yang mati dalam keadaan normal lah kita kata. Payah lagi nak jadi berubah bau tu untuk sekerat hari tak. Maka nakkan ramai kepada jemaah yang mensalati jenazah itu, bolehlah ditunggu, bolehlah ditunggu untuk mendapatkan 100 ataupun 40 orang yang mensalati jenazah itu. Sekiranya mayat itu tidak berbau lah maksudnya. Jadi dia kata setengah ulama muhakkikin memilih bahawa bila mayat itu tidak ditakuti berubah, maka hendaklah dinanti sampai 100 orang ataupun 40 orang. Lagi ramai yang mensalatinya lagi baiklah, lagi baik, lagi besar fadilat kepada si mati itu. Sebab itulah nak 100 ke nak 40 tu, lagi ramai para jemaah yang datang solat, maka semakin besarlah fadilat kepada si mati itu. Dengan 40 orang yang diharapkan datang dengan segera bagi menunaikan mayat itu. Ini pun berdasar kepada hadis, dan di dalam riwayat Imam Muslim didapati hadis bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yusalli alaihi ummatun minal muslimina yuballighuna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa syuffi'u fihi." Hadis baginda riwayat Muslim, yang berarti tidak ada dari seorang laki-laki Islam, tidak ada di mana-mana lah, kita ambil bahasa kita, tidak ada itu adalah terjemahan daripada bahasa Arab. Tapi kalau dah kita ni bahasa Melayu kita sedap lagi lah, kita mana-mana tak, siapa saja daripada seorang lelaki Islam yang umat daripada muslimin melakukan sembahyang mayat baginya, yang mereka itu sampai 1 orang yang semuanya minta syafaat baginya. Sebab kenapa semuanya minta syafaat? Sebab rukun solat, ada solat jenazah, yang ke-6 doa selepas takbir yang ke-3. Kalau 100 orang yang sembahyang, 100 orang mendoakan kepada si mayat itu, iaitu Allahumma firlahu warhamhu, ataupun bagi perempuan Allahumma firlaha warhamha, yang berarti ya Allah ampunkanlah dosanya dan rahmatilah ke atasnya.
Kalau lama Allahumma fir lahum, kita pergi di Mekah Allahumma fir lahum warhamhum. Tak, maknanya semua yang solat itu mendoakan, sebab doa selepas takbir yang ketiga adalah merupakan rukun solat jenazah. Merupakan rukun solat jenazah, berarti wajib dibaca. Wajib dibaca. Doa untuk si mati itu wajib dibaca oleh setiap orang yang mensolati jenazahnya. Sebab itulah lagi ramai orang yang solat, lagi banyaklah fadilat untuk si mati. Sebab lagi ramai yang mendoakan untuknya. Sebab doa adalah merupakan, bagi si mati itu adalah merupakan satu rukun daripada rukun solat jenazah. Jadi dia kata tidak ada dari seorang laki-laki Islam yang umat daripada muslimin melakukan sembahyang mayat baginya, terjemah Nadia Baginda, yang mereka itu sampai 100 orang, yang semuanya 100 orang sembahyang, semuanya meminta syafaat baginya, meminta syafaat bagi si mati itu. Malaikat mereka itu diluruskan syafaat bagi mayat itu. Malaikat artinya tak dapat tidaklah. Makna doa mereka itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberi syafaat kepada si mati. Dan di dalam kitab Muni disebutkan bahawa di dalam riwayat Muslim daripada Ibnu Abbas bahawasanya hendaklah ditakhirkan sembahyang bagi mayat bagi mendapat 40 orang itu bagi melakukan sembahyang itu. Dalam kitab Muni ada hadis riwayat Muslim daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ialah Abdullah bin Abbas, sepupu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyatakan bahawasanya hendaklah ditakhirkan sembahyang bagi mayat bagi mendapat 40 orang. Bagi melakukan sembahyang itu. Mentakhir ni jangan lewat jangan lambat lama sangatlah, maksudnya bolehlah. Mentakhir maksudnya sudah dikafankan. Sudah dikafankan. Kalau nak ikut yang asalnya, setelah dikafankan hendaklah disembahyangkan dengan segera. Tapi di sini dilewatkan, nanti janganlah sampai mengambil masa 2 jam ataupun 1 jam lah. Tak ada nak tunggu siapa-siapa. Cuma nak tunggunya orang yang datang sembahyang jenazah itu nak biarlah sampai 40 orang. Maknanya kata Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, hadis yang diriwayat Muslim daripada Ibnu Abbas bahawasanya hendaklah, maknanya disuruhlah juga kita ni, ditakhirkan, dilewatkan sembahyang bagi mayat bagi mendapat 40 orang bagi melakukan sembahyang itu. Ditakhirkan, disunatkan, disuruh kita melewatkan sedikitlah, bukan melewatkan sehingga mayat itu berbau, tidak. Dalam masa setengah jam lagi boleh sampailah. Mari dah ni 5 orang, puak-puak satu lagi dah, setengah jam lagi boleh sampailah, katanya. Ataupun dia duduk kupur dah, ataupun dia tengah semayang jenazah yang kapung sebelah dia, lepas solat sana terus datang ke sini. Maknanya kata Ibn Abbas, untuk mendapatkan 40 orang tu sunat juga kita tunggu. Sunat juga ditakhirkan dengan kadar yang sepatutnya lah, dengan kadar masa yang sepatutnya untuk mendapatkan 40 orang. Sebab apa tu? Malaikat adalah bagi Allah dalam kalangan mereka tu yang 40 itu ada seorang wali. Kenapa disuruh tunggu 40 tu? Memanglah doa untuk 40 orang mendoakan, semuanya orang mendoakan pada dia. Dan diharapkan juga ataupun mungkin dalam 40 orang itu ada seorang wali. Sebab wali ni tidak siapa yang tahu, Tuhan dia pun tak tahu dah. Tuhan dia pun tak tahu yang dia itu wali. Kecuali Allah Subhanahu Wa Taala dan orang yang meletakkannya. Yang kadang-kadang orang yang mengetahui itu ada tanda-tanda dia sebagai seorang wali. Ataupun hikmat 100 orang itu juga sama seperti 40 lah.
mudah-mudahan dalam 100 orang itu ada seorang wali yang datang mensolati jenazahnya. Tapi yang utamanya yang dapat kita pegang iaitu yang utamanya ialah lebih ramai yang datang solat, maka lebih ramailah yang mendoakan kepada si mayat itu. Bila ramai yang mendoakan, makanya sebagaimana hadis baginda, kalau 40 orang yang mendoakan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan dosa si mati itu. Itu padilatnya. Maknanya setidak-tidaknya bilalah 40 orang tak. Lebih tu lagi molek lah, lagi ramai yang mendoakan untuknya. Dalam hadis Muslim tersebutkan, tak apalah bahasa Indo tak. Ada disebutkanlah, tidak seorang Muslim pun yang mayatnya disalati oleh segolongan Muslim mencapai jumlah 100 orang, di mana kesemuanya itu memintakan syafaat untuknya, selain mereka itu disyafaatkan padanya. Itu kita fahamlah bahawasanya kenapa nak ramai tu paling kurang 40, kalau boleh sampai 100, sebab ramai yang mendoakan untuk si mati itu. Untuknya selain mereka dipensyafa'atkan padanya. Walau sulliya alaihi fadara man lam yusalli nudiba lahu salatu alaihi wa taqa'u fardan fayanwihi wa yusabu sawabahu wal afdalu lahu fi'luha ba'da dafni lil ittiba'. Apabila kepada mayat yang telah disalati itu datang seorang yang belum mensalatinya, baginya sunat mengerjakan salat, dan salatnya itu juga sah sebagai fardu, yang kerananya supaya niat melakukan sebagai fardu itu ia mendapat pahala sebagai pahala salat fardu. Maksud fardu kifayah lah dia. Bagi orang tersebut yang lebih utama hendaklah mengerjakannya sesudah mayat ditanam sebagai ittiba'. Beginilah. Apabila sembahyang mayat bagi suatu mayat itu sudah pun selesai dilakukan, sah grup yang pertama solat tadi sudah dah sembahyang, tak kira lah 5 orang 6 orang, kau pandai lah tak? Maknanya, tapi orang sudah solat dah lah, sudah disolati. Kemudian datang pula orang yang belum lagi melakukan sembahyang mayat baginya, datang pula lah kumpulan yang kedua. Hak yang pertama kata kita sembahyang lah, biar hak datang ke dia tu dia sembahyang pula lah. Umpamanya begitu caranya. Apabila sembahyang mayat bagi sesuatu mayat itu sudah pun selesai dilakukan, kemudian datang pula hadir pula orang yang belum lagi melakukan sembahyang mayat baginya, maka sunat bagi yang belum itu melakukan sembahyang mayat bagi mayat itu. Maka sunat. Sunat kenapa sunat? Sebab hak yang pertama tu yang fardunya, sembahyang mayat itu adalah fardu kifayah. Bila telah disalati walaupun seorang saja, maka gugurlah fardu kifayah itu. Artinya kalau tak sembahyang lagi, orang lain tak sembahyang dah pun tak apa dah, selesai dah bahagian fardu kifayah itu. Seandainya, tapi katalah macam tadilah lambat dah kita sembahyang dululah. Puak kita ni ada jemputan lagi ni, orang sana duk tunggu lagi.
dia pun semayanglah dulu. Sudah semayang, maka datanglah pula puak yang kedua. Dia kata, apabila sembahyang mayat bagi suatu mayat itu sudah pun selesai dilakukan, kemudian datang hadir orang yang belum lagi melakukan sembahyang mayat itu baginya, maka sunat bagi yang belum itu melakukan sembahyang mayat bagi mayat itu. Maka sunat artinya hak yang fardu kifayah itu dah selesai dah dilakukan oleh puak yang pertama tadi. Hak yang kemudian ni puak yang kedua, solat jenazahnya jatuh kepada sunat. Jatuh kepada sunat lah. Hak fardu sudah dah dibuat dah. Sunat sahaja kerana fardu kifayah telah pun lepas. Telah lepas dah. Sudah dilakukan oleh kumpulan yang pertama. Walaupun hukumnya sunat, tapi niatnya hendaklah niat fardu juga. Usalli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardu kifayah juga. Tak boleh kata sunat niat sunat. Niatnya kena niat fardu kifayah juga. Walaupun sembahyangnya itu jatuh pada sunat dah, sebab hak fardu telah dilakukan oleh geruk yang pertama tadilah yang telah menyelesaikan fardu kifayah ke atas solat jenazah itu. Jadi kumpulan yang kedua, oleh kerana fardu kifayah telah diselesaikan oleh grup yang pertama, kumpulan yang kedua datang, maka jatuhnya sunat. Sebab fardu telah diselesaikan. Walaupun begitu, dia hendaklah kena niat fardu kifayah juga. Niat sama saja, tak ada perubahan. Kena niat fardu kifayah juga. Cuma jatuh kepada sunat sebabnya fardu kifayah itu telah diselesaikan oleh kumpulan yang pertama tadi. Dia kata, maka sunat bagi yang belum itu melakukan sembahyang mayat bagi mayat itu, dan jatuhlah sembahyangnya itu sebagai sembahyang yang wajib, maka sunat dia melakukan. Kalau tak buat pun apa dah, tapi dah mari memang sunat jugalah. Walaupun begitu, dia kata sunat bagi yang belum itu melakukan sembahyang mayat bagi mayat itu, dan jatuhlah sembahyangnya itu sebagai sembahyang yang wajib. Jatuhlah sebagai sebagai sembahyang yang wajib. Sebab hak wajib, hak fardu tadi telah diselesaikan oleh kumpulan yang pertama. Jadi dia sunat juga mensalatinya, dan salatnya itu juga jatuhlah sebagai sembahyang yang wajib. Ada kelainan sikitlah. Dan hendaklah dia berniat sebagai wajib. Dia pun kena niat fardu juga, fardu kifayah juga sebagai wajib. Dan ia dikurniakan pahala wajib itu yang afdalnya. Walaupun begitu, kan solat jenazah ini sangat besar pahalanya untuk orang yang mensolat, untuk orang yang mendirikan solat sangat besar pahalanya. Walaupun dia kata jatuh dia sebagai yang wajib, sebab dia datang yang wajib, fardu kifayah itu telah diselesaikan, tapi pahala yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada golongan yang kemudian ini pun seperti sebagai pahala yang wajib juga, banyaknya sama saja. Dikurniakan pahala wajib itu yang afdalnya. Yang utamanya hendaklah ia berniat sebagai wajib lah. Yang utamanya hendaklah dia berniat fardu kifayah juga. Maka dikurniakanlah pahala wajib itu yang afdalnya. Yang utamanya pahala itu dikurniakan sebagaimana mereka yang menunaikan hak kumpulan yang pertama juga. Tapi disebabkan keadaan, artinya bila salat itu telah selesai, fardu kifayahnya diselesaikan, maka kumpulan yang kedua datang, sunat juga dia melakukan salat jenazah itu. Sunat juga, tetapi dia walaupun begitu, dia hendaklah juga meniatkan fardu kifayah, dan pahala yang dikurniakan oleh Allah kepada yang sembahyang golongan yang kedua itu sama sajalah dengan golongan yang pertama yang
sebagai golongan yang telah menyelesaikan fardu kifayah, yang telah menyelesaikan fardu kifayah. Yang kedua ni sunat saja, tapi dia niatnya juga fardu kifayah juga, dan pahalanya juga dikurniakan oleh Allah, sama sajalah dengan puak yang pertama tadi. Puak yang pertama tadi, hendaklah dia meniat sebagai wajib, dan dikurniakan pahala wajib itu, yang afdalnya, yang utamanya, begitulah. Tapi yang afdalnya, hendaklah orang yang datang lewat tadi, datang yang tidak sempat sembahyang mayat itu dengan golongan yang pertama lah, ataupun kita berseorangan ke, kata kita 3 orang ke, datang tu orang sudah dah. Sudah dah. Kita boleh solat lagi. Boleh solat lagi. Sunat kita solat boleh. Kita niat fardu kifayah juga. Pahalanya seperti orang yang melakukan fardu juga. Tapi yang afdalnya, kalau orang sudah solat dah, kita baru sampai, yang afdalnya hendaklah orang yang lewat datang tidak sempat sembahyang mayat itu melakukan sembahyang mayat itu selepas ianya ditanam. Yang semoleknya, yang semoleknya, dia tak sah solat lagi lah, dah dia orang sudah dah. Tapi semolek-moleknya dia hendaklah solat jenazah itu setelah mayat itu ditanam. Sembahyang atas kubur. Pergi sembahyang atas kubur, seafdalnya, semoleknya. Melakukan sembahyang itu selepas ianya ditanam bagi ittiba', mengikut apa yang dilakukan oleh baginda. Melakukan apa yang dilakukan oleh baginda. Atau mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah. Mengikut sunnah lah, ittiba', mengikut apa yang dilakukan oleh baginda. Bila mengikut apa yang dilakukan oleh baginda, artinya kita mengikut sunnah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu diriwayatkan bahawa Nabi ada, baginda pernah melakukan demikian, iaitu sembahyang solat jenazah di atas kubur ni. Iaitu diriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sembahyang berjemaah, yakni sembahyang jenazah di atas kubur. Walhal termaklum bahawa mereka itu menanam mayat selepas melakukan sembahyang. Jadi dalam hal ini maka satu jemaah ulama mengambil fahaman bahawa disunatkan di akhir sembahyang mayat itu bagi orang yang lewat datang, hendaklah ia melakukan sembahyang selepas mayat ditanam di dalam kubur. Semoleknya lah, kalau datang lewat ni orang sudah dah sembahyang, maka boleh lagi lah kita solat, bukan tak boleh. Tapi sebaliknya, kita seafdalnya lebih baiklah kita solat jenazah itu selepas ditanam, sembahyang di atas kubur, kerana mengikut sunnah baginda pernah melakukan solat jenazah berjemaah di atas kubur selepas mayat itu dikebumikan. Tapi bila pula tu? Selepas daripada baca telkin. Selepas telkin dahulu, barulah boleh sembahyang. Sebab apa tu selepas telkin dahulu baru sembahyang? Kerana telkin mengiringi ke bumi. Talqin ialah sebaik saja dikebumikan, hendaklah ditalqinkan. Hendaklah ditalqinkan. Sebab itulah kita nak sembahyang atas kubur ni, sesudah talqin dibacakan barulah kita sembahyang. Sebab talqin tempatnya ialah selepas mayat itu dikebumikan, maka hendaklah ditalqinkan. Boleh tak tahulah tu. Boleh maknanya, tapi
hak yang sepatutnya lah. Kalau nak sembahyang atas kubur, sepatutnya sudah dikebumikan. Maknanya dia sungguh belum dikebumikan nak sembahyang dulu pula atas kubur. Kalau nak ikut hukum asal tu tak ada lagi tu. Betul lah tak ada anak sembahyang rumah. Bila tak ada anak sembahyang rumah, dalam kitab ni dia kata, dia kata, tengok tu hak perenggan bawah Haji Alim. Apabila kepada mayat yang telah disalati itu datang seorang yang belum mensalatinya. Ni perenggan hak bawah ni. Sebelum pengakhirkan tidak sunat tu. Apabila kepada mayat yang telah disalati itu datang seorang yang belum mensalatinya. Datang orang tak sembahyang lagi. Baginya sunat mengerjakan salat. Bila datang sunat jugalah lagi dia mengerjakan salat ke atas mayat itu. Cuma tak jatuh wajib lah sebab hak yang fardunya telah dilakukan oleh orang yang terdahulu. Dan salatnya itu juga sah sebagai fardu kifayah juga. Yang dikerananya supaya niat. Kenapa salat dia sah sebagai fardu jugalah. Walaupun sunat baginya jatuh sunat, tapi sebagai salat fardu juga. Dia kata sah. Salatnya juga sah sebagai salat fardu. Sebab apa tu? Yang kerana itulah dia kata supaya niat melakukan sebagai fardu pula. Dia pun kena niat fardu kifayah juga. Ia mendapat pahala sebagai pahala salat fardu. Pahalanya sama saja dapat, sama banyak juga. Bagi orang yang tersebut yang lebih utama, tetapi ni ayat baru ni. Bagi orang yang tersebut, tadilah datang kemudian tadi. Yang lebih utama, yang lebih moleknya, hendaklah mengerjakan salatnya sesudah mayat itu ditanam. Semoleknya begitulah. Setelah mayat itu ditanam, barulah dia boleh solat. Itu sebagai ittiba', sebagai apa yang dilakukan oleh baginda. Apa yang dilakukan oleh baginda, iaitu baginda melakukan solat jenazah di atas kubur selepas mayat itu ditanam. Selepas mayat itu ditanam, itu sebagai ittiba'. Dan setelah ditelkinkan dah. Habis. Tidak sunat bagi yang telah mensalatinya sekalipun munfarid untuk mengulangi salatnya dengan berjemaah kalau tahulah Mindo ni tulis ni. Mengulanginya maka ulanginya sah sebagai solat sunat. Artinya tidak sunat lagi bagi orang yang telah mensalatinya. Kita sembahyang dah tadi. Sekalipun dia kata sebelum tu kita sembahyang atas mayat, sembahyang seorang je. Sembahyang seorang je. Kemudian barulah datang puak jemaah sembahyang solat. Kita nak sembahyang pula tak sunat dah sebabnya kita dah lakukan. Kita dah lakukan solat itu kepadanya untuk mengulangi. Tidak sunat bagi yang telah mensalatinya. Kita sembahyang dah sana. Sekalipun munfarid, sekalipun kita sembahyang seorang je tadi. Kita sembahyang seorang tadi. Maka bila datanglah kumpulan salat kumpulan jemaah sembahyang, datang kita pun nak sembahyang pula lah. Sama kumpulan yang sembahyang itu. Maka hukumnya maknanya tak sunat lagi dah. Sebab kita dah solat dah untuk kepada si mati itu. Maknanya tak sunat dah kita nak lakukan kali yang kedua. Sekalipun tadi kita sembahyang seorang, kemudian yang kedua ni kita nak sembahyang berjemaah,
maka tak sunat dah sebab kita telah solat ke atasnya dengan berjemaah. Jatuhnya begitulah. Tapi oleh kerana walaupun sunat, dia pun niat fardu kifayah juga kan. Maknanya dari segi hukumnya, maknanya bila dah, oleh kerana fardu kifayah ni kita faham, kalau seorang melakukannya semuanya terlepas dah daripada kewajipan melakukannya. Itu dia fardu kifayah. Bila seorang melakukannya semuanya terlepaslah. Jadi kalau berarti dah seorang dah buat hal yang fardu, hal yang kemudian tu mereka semua dah terlepas dah, yang kemudian datang maknanya jatuhnya tak hak fardu dah jatuh sunat. Walaupun begitu sebagai fardu juga, sebab dia berniat fardu kifayah juga dalam niatnya, dia niat fardu kifayah juga. Jatuhnya sebagai fardu dah, tapi hak asalnya hak seorang tu lah. Dibuatnya terlepas dah fardu kifayah untuk orang lain. Datang pula berkumpulan, maka pada masa itu keadaannya sebagai sunat lah. Sebab hak fardu telah terlepas. Walaupun begitu, oleh kerana dalam niatnya juga meniatkan fardu kifayah, maka pahalanya sama jugalah dengan hak yang sembahyang, hak dapat yang menunaikan fardu kifayah itu. Tapi dia kata kalau dia buat juga pun, maka ulangannya sah sebagai solat sunat sajalah. Kita hak seorang pula ni. Tadi kita dah sembahyang seorang, datang jemaah nak pula ikut. Maknanya dah. Tapi dia kata di sini dalam kitab ni kata sebagai solat sunat lah, maka ulangannya adalah sah, taklah jadi tak sah, tapi sebagai solat sunat sahajalah. Di atas diri orang buat 2 kali solat. Di atas orang yang melakukan 2 kali solat itu. Tengok sini. Dan tidak sunat bagi orang yang telah pun melakukan sembahyang jenazah itu, walaupun ia telah sembahyang seorang diri. Tadi sembahyang seorang diri je, mari hak jemaah puasa nak buat jemaah pula lah. Dia kata dan tidak sunat bagi orang yang telah pun melakukan sembahyang jenazah itu, walaupun ia telah sembahyang seorang diri dengan tidak berjemaah. Tak sunat dia mengulangi sembahyang mayat itu dengan berjemaah. Kalau ia mengulangi sembahyang mayat itu, kalau dia buat juga sembahyang lagi sekali walhal ia sudah pun melakukannya, maka jadilah sembahyangnya itu sunat. Maka jadilah sembahyang itu sunat. Bukan wajib lah. Jadi jadilah sembahyang itu sunat, tak jadi wajib lah untuk dia tu kan. Dan setengah ulama menyatakan bahawa mengulangi sembahyang jenazah itu adalah khilaf al-ula, tidak utama dan bukan makruh. Setengah ulama menyatakan bahawa mengulangi sembahyang jenazah itu adalah khilaf al-ula, iaitu khilaf menyalahi yang utama lah, tidak utama dan bukan makruh. Bukan makruh. Wa tasihhu salatu ala mayyitin ghaibin an baladin bi an yakuna al mayyitu bi mahallin ba'idin anil baladi bihaitsu la yunsabu ilaiha urfan akhzu min qaulir Zarkasi inna kharijan suril qariba
minhu kadakhilihi. Sah mensalati mayat yang gaib. Sah kita salat mayat, salat gaib yang berada, yang tidak berada dan dari balak yang bersangkutan. Mayat gaib kita sah, mereka kata sembahyang salat mayat, sembahyang mayat yang gaib yang tidak ada di dalam negeri kita ni, yang tidak ada dalam balak yang bersangkutan, sebagaimana mayat yang berada di tempat jauh dari balak ni negeri lah, dari negeri tersebut, yang menurut menurut umum tidak bisa dikatakan lagi sebagai tempat yang masih bergandengan dengan balak tadi. Menurut umum tempat sembahyang itu maknanya dikirakan dah masuk kawasan lain lah. Maksud asal makna balak ni negeri, dah masuk dah di kawasan lain. Umpamanya kita dengan Marang lah kita kata, dah habis dah kawasan Kuala Terengganu ni. Yang demikian itu berdasarkan ucapan Az-Zarkashi, sesungguhnya tempat di luar sur itu kawasan yang masih berdekatan dengan sur balak adalah dihukumi seperti yang di dalam sur. Seperti yang di dalam sur. Dan sah dilakukan sembahyang bagi mayat yang gaib daripada negeri itu. Negeri maksudnya tempat seperti mayat itu berada dalam negeri yang jauh daripada negeri tempat hendak melakukan sembahyang itu, dengan sedemikian sehingga negeri itu pada adat kebiasaannya tidak dinasbahkan kepadanya, iaitu negeri itu, kawasan itu pada adat kebiasaannya tak, maknanya tidak disebut masuk kawasan kita lah kita kata. Umpamanya Marang, dak kata Kuala Terengganu dah, tidak dikatakan dah dia tu dalam kawasan Kuala Terengganu dah. Walaupun begitu kata sah dilakukan sembahyang bagi mayat yang gaib daripada negeri itu, mana kawasan itu, seperti mayat itu berada dalam negeri yang jauh daripada negeri tempat hendak melakukan sembahyang itu. Dengan demikian sehingga negeri itu pada adat kebiasaannya tidak dinisbahkan padanya. Kawasan mayat yang jauh itu dinisbahkan bukan berada dalam kawasan negeri kita. Dengan demikian faham daripada diambil faham daripada kata-kata Imam Zarkashi, sesungguhnya kata Imam Zarkashi, sesungguhnya kawasan di luar daripada kota yang dekat itu adalah seperti kawasan dalam kota itu sendiri. Kota maksudnya kawasan lah, kawasan bandar. Yakni dengan mengambil kira adat kebiasaan yang berlaku pada tempat itu. Walhal sepatutnya tempat luar itu tidak lagi seperti yang di dalam itu. Maksudnya sepatutnya kawasan itu tak masuk dah kawasan kita ni. Umpamanya Marang tak kata masuk dah kawasan Kuala Terengganu. Tetapi kesimpulannya di sini sembahyang mayat gaib itu boleh dilakukan walaupun mayat itu berada bukan di dalam negeri kita, dalam negeri kita yang jauh. Umpamanya kita kata macam adik-beradik kita mati di Mekah, tak sangat jauh, tapi kita boleh melakukan salat gaib untuknya dengan syarat di sana dia telah disembahyangkan di sana. Dengan syarat dia telah disembahyangkan di sana. Kalau belum disembayangkan tak boleh lagi kita nak salat gaib dah. Di sini manakah kecuali kita boleh salat gaib untuknya setelah mayatnya disolatkan hadir oleh orang-orang di sana. Jadi bolehlah kita mendirikan salat gaib walaupun mayat itu berada jauh luar daripada kawasan kita dan ataupun luar daripada negeri kita. Dengan syarat dia telah disembahyangkan hadir oleh para sembahyang di kawasannya, di tempatnya.
Contoh. Contoh ni. Yang hampir sekali. Kita ni. Mas Kam kata, kita di Kuala Terengganu lah. Si mati tu di Bukit Payung. Itu kawasan yang paling hampir lah. Sebab Bukit Payung sekarang ni masuk Maharang lah. Dulu Kuala Terengganu lagi. Bila dah pembagian kawasan, dia masuk pada Maharang. Maka kita boleh melakukan solat gaib ke atasnya dengan syarat dia telah disembayangkan dahulu. Sembahyang hadir dahulu oleh mereka-mereka di sana. Yang terdekat dah tu. Yang lebih daripada itu pun, ataupun dia berada negeri yang lain pun, bolehlah dilakukan solat gaib dengan syarat jenazahnya telah disembayangkan secara hadir oleh orang-orang di kawasan tempat mayat itu. Buka kitab yang kedua, kitab Kasful Ghaibiyah. Muka surat 44. Masih lagi berkaitan dengan sampainya hadiah yang dilakukan oleh peranan hidup kepada si mati. Muka surat 46 dah. Silap tadi. Muka surat 46 baris yang ketiga daripada atas. Dan telah berkata Muhammad bin Ahmad Al-Marwizi,
dengar akan Ahmad bin Hanbal berkata, ya, apabila masuk kamu pada tempat perkuburan, maka bacalah oleh kamu akan Fatihatul Kitab dan Suratul Ikhlas dan Ma'uzataini, dan dijadikan oleh kamu akan pahala demikian itu bagi ahli kubur itu, maka bahawanya sampai ia kepada mereka itu. Muhammad bin Ahmad Al-Rizi mengatakan, aku dengar akan Ahmad bin Hanbal, iaitu Ahmad bin Hanbal ni pengasas bagi mazhab Hanbali. Pengasas bagi mazhab Hanbali, ahli sunnah wal jamaah lah. Ahmad bin Hanbal berkata, apabila masuk kamu pada tempat kuburan, bila kamu pergi kepada tempat kuburan, masuk ke tempat kuburan itu, masuk sajalah kawasan pintu kubur tu, maka baca oleh kamu akan Fatihatul Kitab. Kamu baca Fatihah sekali dan Suratul Ikhlas, Qul huwallah sekali, dan Ma'uzataini, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Baca Fatihah sekali, kemudian Qul huwallah sekali, kemudian Qul a'udzu birabbil falaq, lepas tu akhir Qul a'udzu birabbin nas. Dan jadikan oleh kamu akan pahala baginya itu, bagi ahli kubur. Dan kamu maknanya kamu niatlah pahala bacaan tadi, kamu hadiahkan pada semua ahli kubur, semua ahli kubur ini. Maka bahawasnya sampai ia kepada mereka itu, kata Imam Ahmad Hanbali, sampai hadiah kamu itu kepada semua ahli kubur itu. Maka yang terlebih baik bahawa berkata oleh orang yang membaca itu, kemudian daripada selesainya daripada membaca akan yang demikian itu, nak molek lagi lah, maknanya bacalah pula. Selepas daripada baca Fatihah, baca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq sekali, Qul a'udzu birabbin nas sekali, lebih molek lagi hendaklah dibaca Allahumma ausil sawaba ma qara'nahu ila fulanin. Kalau kepada Allahumma ausil, artinya hai Tuhanku, sampaikanlah olehmu sawaba ma qara'nahu, akan pahala barang yang aku baca akan dia itu, ila fulanin, kepada sianu-sianu lah, itu kepada yang tertumpu. Kalau tidak kepada semua ahli kubur ini, kepada semua ahli kubur ni. Maknanya lepas yang molek lagi dia kata, kita doa lah pula. Selepas kita baca tadi, kita doa Allahumma ausil sawaba ma qara'nahu, ya Allah sampaikanlah pahala bacaan Quran aku ini kepada fulanin, kepada sekian sia-sia lah. Kalau kepada orang khusus, tapi kalau semua ahli kubur, kepada semua ahli kubur lah, kepada semua ahli kubur ini. Telah menghikayat oleh setengah ahli ilmu, oleh alim ulama lah, menceritakan bahawa seorang laki-laki melihat ia dalam mimpi akan ahli kubur, daripada kubur, sungguhnya telah keluar mereka itu daripada kubur mereka itu kepada zahir kuburnya. Telah menghikayatkan oleh setengah ahli ilmu, setengah orang yang bijak pandai, alim ulama mengatakan bahawa dia kata seorang laki-laki telah melihat di dalam mimpinya. Seorang laki-laki telah melihat dalam mimpi, dia lihat ahli kubur pada setengah daripada kubur, sungguhnya telah keluar daripada kubur mereka itu. Dia mimpi kuburnya, artinya kubur setengah terbukalah, dan si mayat itu telah keluar daripada kuburnya, roh-roh mereka tak. Dan tiba-tiba mereka kepada zahir kubur, di atas kubur lah, tiba-tiba dengan mereka itu memungut oleh mereka itu akan sesuatu.
Tiba-tiba dia tengok semua si mati itu, mayat-mayat itu pungut sesuatu. Pungut sesuatu di atas kubur masing-masing. Barang mana ia? Maka takjub aku daripada demikian itu. Jadi hak mimpi saat ni dia rasa heran lah. Dok pungut apa ni? Bagi tahu dak. Aku pun takjub, aku pun heran lah. Dengan keadaan yang berlaku itu, semua mati ni dok pungut, ambil. Dan aku lihat akan seorang laki-laki daripada mereka itu, padahal duduk ia, tiada memungut ia serta mereka itu akan satu. Tapi dia tengok pula ada seorang lelaki duduk atas kubur tu, duduk saja, tak ada pungut apa-apa. Sebagaimana yang lain duk pungut, dia duk rehat, duk santai atas kubur, dia rehat saja, tak ada lagi kutik pergi pungut macam orang lain. Maka aku hampir daripadanya. Kata hak mimpi tadi, aku pun pergilah kepadanya. Dalam mimpi itulah aku pun pergilah kepada hak lelaki yang duk saja, tak ada pungut apa-apa tu. Dan aku tanya akan dia. Lalu bila sampai dekat dia, aku pun tanyalah, apa hal yang memungut segala mereka itu? Apa hal mereka itu duk pungut apa? Semuanya orang duk pungut belaka, tapi awak duk saja je dengan keadaan senang lenang ni. Orang lain kan pungut ambil situ, ambil sini tu. Berkata ia. Maka jawab lelaki tadi, hak duduk saja tadi, hak dak kutik apa tu, duduk saja-saja senang lenang tu. Berkata ia, dia pun jawablah, memungut oleh mereka itu akan barang yang dihadiahkan pada mereka itu ada segala muslimun. Mereka itu duk pungut hadiah-hadiah yang dihadiahkan kepada mereka itu oleh semua orang Islam. Kan kita dalam apa, wali jami'il muslimin wal muslimat min masyarikil ardi ila magharibiha, daripada matahari naik hinggalah kepada matahari jatuh. Maka kerana apa tiada mengungut kamu? Lalu tanyalah. Dia tu duk pungut tu. Orang yang memberi hadiah kepada mereka itu oleh segala muslimin daripada membaca Quran dan sedekah doa bagi maka dan juga doa. Maka berkata oleh orang yang mempunyai cetera itu, lalu dia pun katalah, maka aku kata baginya, begitulah yang dikatakan oleh yang mempunyai cetera tadi, yang aku tanya tadi. Maka aku kata baginya, maka kerana apa tiada mengungut kamu serta Rasulullah? Kenapa kamu tidak duduk saja, tak pungut-pungut ni? Tidak mengungut kamu. Artinya kamu tak apa, duduk saja je, tak ada tak ada pergi pungut-pungut macam mereka semua itu. Tiada mengungut kamu serta Rasulullah. Jawab ia, bermula aku itu terkaya daripada demikian itu. Dia pun jawablah, saya ni terkaya artinya tidak berhajat dah. Saya ni tidak berhajat dah. Terkaya ni artinya tidak berhajat dah. Terkaya daripada mereka itu, saya tak berhajat dah nak pergi pungut-pungut ni, orang hadiah tu belaka tu. Kepada semua muslimin tu. Maka aku kata, dengan apa sesuatu engkau itu terkaya? Dengan apa yang kamu ni tidak berhajat ni? Apa sebabnya? Apa yang ada pada kamu? Kalau kita apa dah kamu ada miliki yang sehingga kamu ini terkaya, artinya tidak berhajat dah kepada hak pemberian daripada orang ni. Berkata ia, lalu dia pun jawablah, dengan sebab khatam Quran yang membacakan dia dan menghadiahkan dia kepadaku pada tiap-tiap hari oleh engkau yang menjual, oleh anakku yang menjual ia
akan zalabiyah pada pagi atau pada pagi atau pada pekan atau tempatnya. Dia kata aku ni tak berhajat dah. Sebab apa tu dak pergi pungut tak berhajat dah pada lain. Bagaimana mereka tu? Sebabnya dia kata anak saya ni dengan sebab khatam Quran yang membacakan dia. Anak saya ni baca Quran sampai 30 juzuk. Dia semua pahalanya hadiah kepada saya. Dia baca sampailah kepada khatam. Begitulah diulangi pula. Habis 30 juzuk ulang lagi, habis 30 juzuk ulang lagi. Begitulah. Mana banyak dia dapat tak. Jadi tak ambuh lagi bebuk-bebuk dah orang lah. Orang yang tak ada tu dia ni tak berhajat tu lah. Sebabnya anaknya telah menghadiahkan membaca Quran hadiah kepadanya bila sampai khatam, sampai hingga khatam Quran. Begitulah dilakukan, diamalkan. Kemudian mula pula sehingga khatam pula Al-Quran. Banyaklah artinya dia memperolehnya. Dia kata dengan sebab khatam Quran yang membaca akan dia dan menghadiah akan dia kepada aku pada tiap-tiap hari oleh anakku yang menjual ia akan zalabiyah pada pekan. Anak aku tu duk jual zalabiyah, satu makanan orang Arab lah agaknya. Tak di pekan sana, di pekan anu-anu itu, di pekan ni atau di bandar ni ke, atau mungkin ni ke, begitulah. Maka jaga aku daripada tidurnya. Tiba-tiba bila jawab gitu, lelaki mimpi saat ni terkejutlah. Jaga daripada tidur. Tamaklah mimpi tak bila terjaga. Maka dia kata tiba-tiba jaga aku daripada tidur itu, maka aku pun pergilah. Mana esokkan ke, aku pun pergilah kepada pekan sekira-kira tempat yang disebut akan dia pada pekan yang disebut oleh ayah si mati itu. Oleh ayah, oleh si mati itu, oleh disebutkan oleh si mati ayah kepada anaknya yang sentiasa menghadiahkan 30 juzuk Quran, 30 juzuk Al-Quran itu. Maka tiba-tiba aku terlihatlah seorang muda yang menjual zalabiyah itu bergerak-gerak tu bibirnya. Aku tengok mulutnya bebek sokmo. Belan jual belan bebek. Jual-jual tak ada orang bebek mulut. Jual-jual tak ada orang bebek sokmo mulut. Maka aku kata dengan apa sesuatu yang menggerakkan ia akan dua bibir mulut engkau. Aku pun tanyalah apalah yang menyebabkan nampaknya mulut awak ni dua bibir awak ni duk gerak sokmo ni. Apa hal ni? Tak. Maka berkata ia, lalu dia pun jawablah. Aku membaca akan Quran dan aku hadiahkan kepada bapaku dalam kuburnya. Nampak bebek tu hanyalah aku baca Quran dan aku hadiahkan kepada bapaku di dalam kuburnya. Anak dia Al-Hafiz ni dah. Telah berkata orang yang mempunyai cetera, maka diam aku pada satu masa daripada zaman. Kemudian dah berkata orang yang mempunyai cetera, ada orang buat cerita lagi, iaitu maka diam aku pada satu masa daripada zaman. Sekali tu aku telah diam dah. Tak bebek maknanya telah diam dah. Telah berkata orang yang punya cetera itu, maka diam aku pada satu masa. Daripada zaman artinya telah diam aku, tak ada lah mimpi-mimpi apa lagi dah. Kemudian aku lihat akan segala orang yang mati itu. Tiba-tiba mimpi pula lagi sekali lagi. Dia pun tengoklah dalam mimpinya itu, sungguhnya telah keluar mereka itu daripada kubur. Tengok pergi kuburnya telah keluarlah para si mati itu daripada kubur masing-masing.
seperti dahululah. Datang pungut-pungut. Tiba-tiba dengan laki-laki yang ada ia tiada mungut, tiba-tiba dia jumpalah pula dengan laki-laki hak dia mimpi dulu tu, hak tak pungut apa-apa tu. Sebab dia tak berhajat dah, sebab anak dia sentiasa menghadiahkan bacaan suci Al-Quran 30 juzuk padanya. Telah dan tiba-tiba dengan laki-laki yang ada ia tidak memungut itu jadi memungut ia. Tiba-tiba aku tengok laki dulu duduk rehat je, tak berhajat dah. Ada banyak dah. Tiba-tiba mimpi kali ini hak laki-laki tadi pun pungut juga sama dengan hak lain. Pungut semula. Jadi memungut ia, maka jaga aku. Lepas pada takut pun jagalah daripada tidur. Jaga pada tidur. Aku pun jaga aku. Memungut ia, maka jaga aku daripada tidur dan ajik aku. Aku pun heran lah, apa ni mimpi dulu orang lelaki orang lain duk pungut belaka, orang lelaki ni seorang tak pungut, duk rehat relax je. Tapi kali ni aku mimpi dia pungut sama macam orang juga dah. Mungut sama macam orang juga dah. Dan ajib aku daripada demikian itu. Kemudian pergi aku pada pekan orang muda yang itu. Aku pun pergilah semula ke pekan, pergilah ke kedai orang muda hak duk bebek semua mulut belan-belan jual bebek tadi anak si mati itu. Aku pergi supaya aku mengetahui aku khabarnya, supaya aku nak tahulah bagaimana keadaannya ni. Ada ke tidaknya. Dan ada ayahnya dah berbeza dah. Dulu duk rehat saja dapat sumbangan banyak pada anaknya, tapi sekarang duk mengut sama dengan hak lain dah pula jadi. Kemudian pergi aku pada pekan orang muda itu supaya aku mengetahui akan khabarnya. Maka aku dapat sungguhnya mati ia. Aku dapati hak orang bagi tahu lelaki ni hak duk jual zalabiah ni mati dah. Sebab itulah ayah dia mengut lagi, sebab tak ada dah sumbangan hadiah daripada anaknya. Anak dia mati dah. Mati dah. Begitu. Rupanya ayah dia tak ada dah hadiah daripada anak saat ni, sama dengan orang lain lah. Hadiah daripada semua kaum muslimin untuk semua muslimin dan muslimat. Ataupun semua ahli kubur ini. Berbagai-bagai niat lah. Tapi anak dia ni mati dah. Ayah dia pun mengut lah sama dengan orang lain. Iaitu ambil sumbangan daripada hadiah daripada orang lain pula, daripada semua muslimin dan muslimat. Dan dihikayatkan akan bahawa setengah perempuan yang mati ia, maka melihatkan dia dalam tidurnya oleh seorang perempuan yang telah mengenal ia akan dia. Maka tiba-tiba ada ia pada sisinya di bawah sarirnya berjana daripada nur yang ditutup. Ada lagi hikayat cerita menyatakan bahawa setengah perempuan, artinya beberapa orang perempuan yang mati. Yang mati ia, maka melihat akan dia dalam tidurnya oleh seorang perempuan yang telah mengenal ia akan dia. Tiba-tiba seorang perempuan bermimpi. Bertemulah dengan si mati itu, seorang perempuan yang memang dia kenal dah lah. Tak kira lah jiran sekampung ke apa ke, kawan dia ke, macam-macam. Tapi seorang perempuan itu bermimpi. Dia berjumpalah dengan kawannya yang seorang perempuan yang dia kenal ni, yang dia kenal atau kawan dia lah juga kita kata. Maka tiba-tiba ada ia pada sisinya di bawah sarirnya berjana. Tiba-tiba dia kata laki-laki hak yang bermimpi tadi tengok di bawah katil. Bawah sarir itu artinya di bawah katil si perempuan yang mati itu ada sebuah berjana daripada nur. Sebuah bekah daripada nur. Kita kata macam geluk lah daripada nur. Ada cahaya. Yang ditutup ia. Yang daripada cahaya yang ditutup. Iaitu daripada, kalau maknanya artinya ditutup dengan kain sutra surga lah.
Maka menanya oleh perempuan yang mimpi itu, maka perempuan hak mimpi tadi pun tanyalah kepada perempuan hak dia kenal dalam mimpi dia tadi, yang dia kenal dia mimpi jumpa tadi. Maka menanya oleh perempuan yang mimpi itu akan dia, apa bejana ini? Hak puan mimpi pun tanyalah, dan dia tengok ada bekas dia macam geluk daripada duduk bawah katil. Katil perempuan itu, perempuan yang si mati itu. Lalu dia tengoklah. Lalu dia pun tanyalah kepada hak mimpi tadi pun tanyalah, apa bejana ini? Apakah bekas ni? Apa bekas ini? Maka berkata ia, lalu jawab si mati mayat itu, inilah hadiah yang telah menghadiahkan pada aku oleh bapa anakku semalam. Inilah hadiah yang telah dihadiahkan oleh bapa anakku, artinya janda dia lah tak? Bekas suami dia lah. Dan telah menghadiahkan oleh bapa anakku, artinya bekas suamiku semalam. Semalam malam Jumaat dia baca Yasin, ni hadiah kepada aku oleh janda aku. Maka tak kala jaga perempuan yang mimpi itu, esok perempuan mimpi itu jagalah daripada tidurnya. Menyebut ia akan demikian itu bagi suami mayat itu. Maka dia pun pergi bagi tahulah tentang keadaan yang berlaku. Dia mimpi semua ahli kubur terbuka, termasuklah isteri awak. Saya pergilah kepadanya, duduk atas katil, nampak di bawah katilnya itu satu bekas daripada cahaya. Satu bekas daripada cahaya. Lalu aku tanya, dia rakyat ketuk lelaki saat ni. Lalu aku tanya, dia pun ceritalah. Ini adalah hadiah daripada Sianu. Dia kata, lalu dia jawablah kepada aku oleh bapa, inilah hadiah yang telah menghadiahkan kepada aku oleh bapa anakku semalam. Bekas janda, bekas suami aku lah semalam. Dia baca Quran, dia hadiah kepada aku oleh jandaku. Maka tak jaga perempuan yang mimpi itu, menyebut ia akan demikian itu bagi suami mayat itu. Bila jaga esok, dia pun pergi bagi tahulah. Pergi tahulah, dia kata perkara yang dia lihat dalam mimpi itu, khususnya nampak isterinya itu makan bersama dengan maka berkata ia, aku baca semalam. Lalu bila dia royak, dia mimpi jumpa dengan janda awak ni yang mati ni, sedang di bawah katilnya bekas yang bercahaya. Bekas daripada cahaya. Lalu jawablah bekas suami si mati itu kepada perempuan yang ada mimpi itu. Maka berkata ia, aku baca semalam sesuatu daripada Quran dan aku hadiahkan kepadanya. Semalam aku baca sedikit Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, dan aku niat hadiah kepada bekas isteri aku tu. Kata lelaki itu, jawab kepada perempuan, bagi tahu pada dia itu. Khatimah sebagai penutup, telah mengeluar oleh Abu Daud dan Nasai. Hadis dikeluarkan oleh Abu Daud dan Nasai daripada Ibn Abbas juga. Hadis ini diriwayatkan daripada Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas lah. Bersabda Nabi SAW, kata Ibn Abbas, Rasulullah telah bersabda. Tak? Akan segala perempuan yang ziarah kubur dan akan segala orang yang mengambil atas kubur itu, ia akan kain, maka melarak ia kepada kulitnya itu. Diam sesungguhnya. Dia pun pergilah kepada suami si mati itu.
dia bagi tahulah tentang mimpi dia itu. Maka jawab sesuami itu, sesuami itu jawab bahawasanya aku semalam aku baca suatu daripada Quran dan aku hadiahkan dia kepadanya, pada janda aku tadi. Sebagai penutur telah mengeluar oleh Abu Daud dan Nasai. Kesimpulannya ada hadis yang diriwayat oleh Abu Daud dan Nasai daripada Ibnu Abbas bersabda Nabi SAW, kata baginda bersabda, akan segala perempuan yang ziarah kubur dan akan segala orang yang mengambil atas kubur itu akan masjid dan memasang pelita ia, dan telah mengeluar oleh Muslim, demi sungguhnya duduk seorang atas bara api menghangus ia akan kain, maka melarat ia kepada kulitnya, itu terlebih baik, terlebih baik baginya daripada bahawa duduk ia atas kubur. Begini dia kata. Kata Abu Daud, kata hadis riwayat oleh Abu Daud daripada Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, dan dia kata baginda pernah bersabda akan tentang segala perempuan yang ziarah kubur, perempuan yang ziarah kubur dan segala orang yang mengambil atas kubur itu akan masjid dan pula mengambil tanah tanah kubur itu buat masjid pula ada. Kata baginda tentang perempuan yang menziarah kubur dan tetap mengambil tanah kubur buat masjid. Dan memasang pelita ia, dan juga tetap pergi pasang pelita di kubur. Tak, dulu rajinlah orang baru mati tak, letak di letak di basah tu, nak suruh cerah kononnya. Dan telah mengeluarkan oleh Muslim, demi sungguhnya hadis yang dikeluarkan oleh Muslim, kata baginda, demi sungguhnya duduk seorang atas bara api telah menghangus ia akan kain, maka melarat ia kepada kulitnya, itu terlebih baik baginya daripada bahawa duduk ia atas kubur. Bagi orang pergi duduk atas kubur, duduk atas kubur, tunggu kubur, wallahu alam. Duduk atas kubur ni artinya duduk di atas kubur straight, bukan duduk tepi kubur tak, dia duduk atas kubur. Atas tempat tanam tu, kata baginda. Seperti dia duduk atas bara api lah. Orang duduk atas kubur ni, tengah kubur ni artinya hak tanam lah, tempat tanam tu. Bukan tepi ni. Ni lah orang tak ubah punggung atas atas kubur tempat tanam tu. Kita rajin jugalah berlaku. Kita pergi atas jenazah, belah orang duk gali, belah orang duk tanam, kita duk congok atas kubur lah. Berdekatan ke jauh ke tak kira lah. Ada batu lesang, ada tahu kalau ada batu lesang ni kubur lah, tapi pergi duduk. Lengah duk diri duk congok atas kubur. Demi sesungguhnya dia duduk seorang atas bara api. Kalau buat gitu seperti dia duduk atas bara api lah. Menghangus ia akan kain. Bila duduk bara api, duduk atas bara api, hangus kain yang dia pakai tak. Maka melarat ia kepada kulitnya. Bukan takat hangus kain, habis kulit pun kena api jugalah. Itu walaupun begitu dia kata kalau atas dunia gitu tak, duduk atas kubur seperti kita duduk atas bara, seperti duduk atas bara api, dan hangus habis kain, tak. Dan juga sampai ke kulit-kulit pangus juga, lebih baik baginya daripada bahu duduk atas kubur. Lagi lebih baik daripada dia pergi duduk atas kubur. Maknanya beratnya duduk atas kubur ni. Pergi duduk congok atas kubur. Atas kubur tempat yang penanaman. Bukan tepi dah. Atas tu sungguh lah. Antara dua batu lesang tu pergi duduk congok situ. Maka baginda kata lebih baik lagi lah kalau dia tu duduk atas bara api, kemudian api itu nyala.
terbakar pula kulitnya adalah lebih baik lagi lah. Daripada pergi duduk atas kubur. Duduk congok atas kubur yang tempat ditanamkan pusara, bukan tempat yang tidak ada ditanamkan tidak ada pusara lagi, dak. Bukan di tengah lorong antara dua pusara, dak, tapi duduk congok atas atas tempat ditanamnya mayat itu. Dia kata, baginda kata lebih baik baginya daripada duduk ia atas kubur. Dan telah mengeluar oleh Ibnu Mandud daripada Qasim bin Mukhmir bin Mukhaimir, berkata ia, demi sungguhnya bahawa aku pijak atas mata lembingku hingga nyata berdarah kakiku. Terlebih kasih kepada aku daripada bahawa aku pijak atas kubur, dan bahawa laki-laki itu jadi dia kata telah mengeluar oleh Ibnu Mandah daripada Qasim bin Mukhaimir, berkata ia, demi sungguhnya bahawasanya aku pijak atas mata aku pijak atas mata lembingku hingga nyata berdarah kakiku. Aku pijak di atas atas lembing, atas mata lembingku hingga berdarah kakiku. Terlebih kasih kepada aku daripada bahawa aku pijak atas kubur. Dah lebih baiklah bagi aku daripada aku pijak atas kubur. Dan bahawa seorang laki-laki pijak ia atas kubur, dan bahawa hatinya itu ingat ia tiba-tiba mendengar ia akan suara daripada kuburnya kepadanya, engkau jauhkan olehmu daripada aku, dan jangan engkau menyakiti akan daku. Ada riwayat pula dia kata seorang laki-laki pijak ia di atas kubur. Atas kubur. Kubur hak ada mayat bawah tu lah. Dia pijak atas kubur, dan bahawa hatinya itu ingat. Tapi dia bukan tak sedar, dia sedar perbuatan dia itu, memang dia tahu dia sengaja pijak atas kubur tu. Tiba-tiba mendengar ia akan suara daripada kuburnya. Tiba-tiba dia pun terdengar dah suara daripada kubur, dalam kubur hak dia duk pijak tu, kepadanya. Suara itu berbunyi, engkau jauhkan olehmu daripada aku, pergi jauh daripada aku. Dan jangan engkau menyakiti akan daku. Rupa-rupanya kita pijak atas kubur ni sakit juga si mati tu. Macam kita pijak ketika dia hidup, ada duk pijak atas perut dia tu. Begitulah maknanya. Dia suruh lari, suruh jauhkan. Tiba-tiba mendengar ia akan suara daripada kuburnya kepadanya, engkau jauhkan olehmu daripada aku, dan jangan engkau menyakiti akan daku. Inilah dua tanbih, dua peringatan. Salah satu daripada keduanya itu telah berkata segala sahabat, kami haram sembahyang kepada kubur anbiya. Kita kan tadi kita bicara tentang sembahyang gaib, sembahyang mayat dah atas kubur boleh setelah dilakukan pengembumian dan sudah ditelkinkan. Tetapi dia kata haram kepada, berkata segala sahabat, kami haram sembahyang kepada kubur para nabi. Kubur para nabi tak boleh dah kita nak sembahyang setelah dikebumikan. Dan aulia, dan juga kubur para wali, dan syuhada, kubur para syahid. Tak boleh dah nak sembahyang setelah dikebumikan. Setelah dikebumikan. Kerana mengambil dengan dia kata haram. Dia kata salah satu daripada kedua itu, maka berkata segala sahabat, inilah dua tanbih, dua peringatan. Salah satu daripada keduanya itu telah berkata segala sahabat, kami haram sembahyang kepada kubur para nabi dan para wali dan para syuhada, para mati syahid, dan
segala ulama kerana mengambil berkat dengan yang mempunyai kubur itu, dan kerana membesarkan baginya. Dan itu haramlah pasang pelita atas kubur itu kerana mengambil berkat dan kerana membesar dengan dia. Maka jika sedikit pasang sekalipun, pasang pelita atas kubur haram, walaupun sutik, ada. Dan tanbih yang kedua, peringatan yang kedua, telah berkata oleh beberapa jemaah daripada segala sahabat kita dan mengikut akal mereka itu oleh Imam Nawawi. Mengikut apa yang diriwayatkan oleh sahabat itu, diikut pula oleh Imam Nawawi dalam kitab Sharhul Muslim, dengan haram duduk dan pijak atas kubur. Ada dinyatakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Sharhul Muslim bahawasanya haram duduk dan pijak atas kubur. Dan menjazan oleh orang yang lain pula, membuat pegangan oleh orang lain pula seperti Imam Nawawi di dalam yang lain. Begitulah juga orang lain pun begitulah juga memegang seperti pendapat Imam Nawawi lah, iaitu haram duduk dan pijak atas kubur. Oleh Imam dalam yang lain daripada Sharhul Muslim ada lagi dengan makruh, dengan tiada hajat. Dan kalau tak ada hajat apa dengan lain, makruh juga ada pendapat mengatakan makruh. Makruh dengan tiada hajat lagi mana umpama tak ada tempat lain dah. Terpaksa duduk situ sedangkan nak urus ini. Jadi makruh lah. Dengan tiada hajat. Wallahu alam. Waffaqanallahu li ta'atihi wa anna lana min sawabi ridha. Amin. Jadi kesimpulannya, maknanya dalam pasal ini sampailah apa yang dihadiahkan oleh si mati itu oleh orang yang hidup kepada si mati. Sampai ada beberapa riwayat yang menerangkan tentang itu. Umpamanya bermimpi lalu berjumpa dengan mati. Maka telah kita dengar. Jadi memang dia kata dalam Syarah Muslim, dengan haram duduk dan pijak atas kubur, dan menjazam oleh orang lainnya juga, iaitu seperti Imam Nawawi di dalam yang lain, dalam kitab lain yang daripada Syarah Muslim, bukan diambil daripada kitab Syarah Muslim, dengan makruh duduk atas kubur, makruh pijak atas kubur dengan tiada hajat. Tidak ada apa-apa hajat. Kalau ada hajat ni terpaksa dapat tidak, kena duduk juga kaki ni atas kubur. Sebab nak gali ni jenazah untuk anak kecil ni dekat dengan jenazah tok dia ke mak dia, terpaksa pijak jugalah. Tu terpaksa dah lah. Tak apalah tu. Maknanya kerana terpaksa itu dengan tidak ada hajat. Yang haramnya dengan tidak ada hajat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim.